Okey. So, okey, selamat malam semua. So, hari ni kita kalau boleh kita buat boleh settle dalam setengah jam, kita buat dalam setengah jam lah. Okey, so basically matlamat untuk perjumpaan malam ni untuk kita bincang sedikit tentang kaedah ataupun tentang questionnaire yang telah dibuat. Okey, so saya assume kumpulan saya dan juga kumpulan Dr. Wan semua telah membuat data collection. Okey, apa tu, telah membuat data collection. Jadi kita akan saya akan share saya punya screen untuk tunjuk questionnaire yang telah diubah suai, bukan ubah suai lah, untuk diubah suai untuk bertepatan dengan format SPSS file kita ni. So basically masa you all based on questionnaire ni. Okay, so yang perbezaan questionnaire version yang saya hantar pada grup WhatsApp masing-masing ialah coding lah, coding soalan. Okay, dia mula dengan section A, A1, A2, A3, A4. So semua kod soalan ni bila kita refer nanti pada SPSS, dia akan merujuk setiap kalau A3 tu merujuk pada soalan A3 lah. Okay, begitu juga seterusnya. Kalau section B dia akan mula dengan B, B1, 1A ialah soalan ini. Begitu juga seterusnya. Okey, cuma yang saya nak tekankan sedikit bahagian B2 ni, perkembangan perniagaan, di mana ini akan menjadi orang kata antara analisis yang besar lah ataupun yang akan banyak diguna pakai untuk tesis bab yang keempat tu. Okey, sebelum dan semasa COVID. Okey. So saya minta bantuan Arina, okey. Pelajar kelas saya untuk membuat coding SPSS berpandukan format yang saya telah bincang dengan Dr. Wan. Okay, so dalam section B2 ni kita ada sebelum dan semasa. So bila you all tengok nanti pada coding nanti saya akan tunjukkan screen SPSS. Kalau bermula dengan macam B2.1A ialah sebelum, B2.1B ialah semasa COVID lah. So soalan yang you all dah data yang okay sebelum tu, soalan tak ada perubahan. Cuma ni section B2.3 ni saya minta Arina tambah satu line which is jumlah aset semasa dan juga bagi B24 jumlah liability. Yang ni tak ada dalam soalan asal. So bagi setiap pelajar, okay, minta untuk create ataupun tambah, contohlah you all ada nilai stok tunai dengan simpanan ataupun mana-mana nilai ni. So tambahkan mana-mana nilai, dapatkan jumlah lah. So jumlah ni akan kita create sebagai satu lagi item dalam soalan ataupun dalam dia bukan soalan baru, dia cuma total saja, okey, total asset and also total liability. Okey, yang lain semua masih kekal sama. Bahagian C ialah soalan skala Likert. So kita section C cuma ada satu saja. Section D juga ada skala Likert iaitu bahagian soalan yang ketiga. Okey, so A, B sampai H ni nanti saya akan tunjuk pun item A sampai H ni semua ialah coding yang akan keluar dalam SPSS. Okey, selain itu kalau you all tengok pada soalan nanti yang saya akan tunjuk, di bahagian soalan yang sama B2 ni, sebab maklumat yang kita dapat ialah dalam bentuk RM untuk soalan aset, soalan liability dan juga soalan keuntungan ni, keuntungan dan jumlah jualan ni. Ketiga-tiga bahagian B2.3, B2.4 dengan B2.5, tiga-tiga dalam bentuk RM. So disebabkan dalam bentuk RM, kalau ikutkan yang sebenar memang kita boleh buat comparison lah antara sebelum dan selepas dalam nilai ringgit Malaysia. Okay, dalam nilai min ataupun purata nilai yang kita dapat lah. Tetapi disebabkan jumlah sampel yang dikutip bagi setiap pelajar dalam lingkungan 30 orang saja, jadi teknik seperti ANOVA ataupun chi-square tidak sesuai lah. Cuma nanti di peringkat saya dengan Dr. Wan, bila kami combine ke semua 11 orang pelajar punya sampel, kami bolehlah guna nilai yang sama. Tapi so saya minta Arina juga create lagi satu section. Okay, soalan yang sama cuma kita convert kepada bentuk selang kelas. Maknanya nilai tu kita buat dalam bentuk julat. Okay? Misalnya 100 hingga RM500 sebagai satu. Saya akan tunjuk kejap lagi lah. Jadi
pelajar boleh gunakan bahagian tu, bukan bahagian yang ni lah, bukan data yang asal untuk membuat analisa. Okay, so kalau dan untuk tesis yang you all dah hantar kepada saya ataupun kepada Dr. Wan, 3 bab yang awal tu, chapter 1, chapter 2, chapter 3, kalau masih ingat, kita ada 3 objektif. Okay, objektif pertama tentang profil ciri-ciri peniaga. Okay, objektif kedua, kesan COVID kepada pendapatan. Dan objektif ketiga ialah implikasi ataupun polisi kerajaan dalam membantu meringankan beban peniaga-peniaga lah. Okey, jadi kita akan nanti saya akan tunjuk dan kemudian Dr. Wan akan sambung bagaimana you all boleh menggunakan SPSS untuk menjawab ketiga-tiga persoalan kajian yang telah kita bincang di peringkat awal lah. Cuma yang mungkin kena ubah suai sikit ataupun kena buang lah, bukanlah kena tambah, in fact kena buang. Okay, kalau you all masih ingat, macam pelajar saya minta you all buat seperti ANOVA, okay, H1, H0, perbezaan antara mean. Tapi disebabkan teknik ANOVA tidak boleh dipakai disebabkan sampel yang tidak cukup, 30 orang setiap pelajar, jadi fokus kita hanya kepada analisis yang mudah-mudah sajalah. So in a way, mudah bagi setiap pelajar untuk membuat chapter 4 dan juga analisis data lah. Okey. Ini saya akan tunjuk dahulu ini adalah data yang telah dikutip oleh Arina sendiri. So ini adalah actual data. Okey, so beliau ada 30 orang sampel macam mana setiap pelajar yang kita minta. Okey, sebelum tu bila file ni saya dah share kepada setiap pelajar, kumpulan saya dan juga kumpulan Dr. Wan. So basically apa yang you all akan buat, akan key in bagi yang dah key in mungkin template sendiri, boleh key in sendirilah sebab tak banyak pun, 70 orang saja. So gunakan template ni supaya mudah bila saya dan Dr. Wan nak combine semua pelajar punya data, mudah untuk kami gunakan format yang samalah. Okay. So apa yang kalau you all tengok di sini, susunan daripada item 1 sampailah item yang ke 70, 80, 84 ni. Okey, kecuali daripada kalau you all tengok yang 77 sampai 84 ni, ini yang tadi yang saya beritahu, kita buat balik section B ni, B23 ni, B23, B24 dan B25 ni, kita ulang balik tapi dalam bentuk data ordinal. Maknanya kalau you all tengok sini, dalam kes Arina, data selang ni mungkin akan berbeza mengikut data masing-masing. Tapi untuk kes Arina, beliau membuat selang tu, kita memang anggarkan akan ada 5 selang. Cuma nilai setiap selang tu mungkin berbeza ikut data masing-masing. Okay, tapi nilai selang mungkin berbeza tapi bentuk soalan tu akan sama lah. Okay. Maknanya di sini kalau you all tengok sini B23, 4 ni merujuk kepada, saya cuma fokus kepada jumlah saja. B234 maknanya jumlah aset semasa. Kalau B2.3.4.A macam ni ya. Okay. B2.3.4.A bermaksud, kalau tengok dekat sini dalam label ya, saya dah edit dekat sini. B2.3.4.A, sini ada sini sebenarnya ordinal. Okey, kalau tengok sini. Maknanya kita nak mudahkan kita faham bahawa soalan item 77 ni sampai 84 ni merujuk pada section B yang sama, B2 ni, tetapi kita convert kepada bentuk selang kelas. Okay? Bukan dalam bentuk nilai RM yang you all dapat sebagai satu nilai saja. Okay? Sebab nak memudahkan kita membuat analisa cross tabulation dan yang simple-simple lah, pie chart, bar chart dan sebagainya. So section ni pun you all maknanya ulang balik bahagian yang sama, tapi kita hanya fokus kepada untuk aset kita ambil jumlah saja, untuk liability pun jumlah saja, item keempat yang saya minta tambah tu. Untuk keuntungan, dua-dua ni akan muncul. Okay. Contoh dekat sini, B2.5 ni untuk untung. Okay. A ni ialah before ataupun sebelum. B2.51i.B ni maknanya untung semasa. So samalah. B2.5.2A sebelum, ini semasa. Okay, so kita ada jumlah aset sebelum semasa, jumlah liability sebelum semasa, jumlah untung dan juga jumlah jualan. So kesemua ni ialah maklumat yang sama, cuma kita
buat dalam bentuk selang kelas. So kalau individu ataupun responden yang pertama, data dia duduk dalam range 3,000 hingga 4,500, so you all akan key in sebagai nilai 3 lah. Itu juga seterusnya lah. Tapi nilai selang ni bergantung pada masing-masing. So you all boleh edit nilai selang ni. Okay, contohnya you all tak nak ambil kurang pada 1,500, mungkin kurang daripada RM1,000, so just edit dekat sini lah. Okay, kalau you all tulis kat sini RM1,000, lepas dah ubah, klik pada change, baru dia akan ubah lah. Okay, dia akan ubah. Okay, dan begitu juga selang yang lain. Okay, kalau you all tukar nilainya, lepas edit, klik pada, contoh saya buat sini 3,003, dan akan button change ni akan menyala, dan klik change, baru nilai ni akan tukar. Okay. So so nilai setiap selang ni berbeza bagi setiap pelajar mengikut data masing-masing. Okay, so kita akan, okay, so kalau tengok kat sini, setiap susunan soalan tu daripada A ni bahagian section A, ni section B, okay, kemudian kita ada section C, di mana kebanyakan soalan section C ni ialah skala Likert, okay, Likert scale question yang ada setuju, sangat tidak setuju. So yang ni pun dah ada dah. Okay, sangat tidak setuju, kurang setuju. So ini based on apa yang kita dah ada. Section D pun sama. Terutamanya D4A sampai H ni pun skala Likert juga. Okay. So yang kita habis sampai section 4 saja kan. Okay, kita punya question ni sampai section 4 saja. So selepas habis section 4, kalau you all ingat ada bahagian open-ended question. Yang ni untuk you all buat dalam mungkin chapter yang kelima, kesimpulan cadangan kepada kerajaan. So jangan tinggal bahagian ni lah. So kalau ada mana-mana responden yang memberi cadangan dekat sini, boleh guna pakai untuk bab yang kelima. Okay, cadangan polisi, implikasi polisi, cadangan kepada pihak kerajaan dan juga sebagainya. So selepas habis section D, kita ulang balik soalan yang ni, tukar kepada bentuk. So kalau you all tengok pada data view dekat sini, okay, so ID maknanya you all tengok ada dalam kes Arina ada 30 orang. Okay, so kalau pergi kepada yang respon section yang kita buat yang ordinal tu, ini. Okay, so maknanya nilai dia akan bentuk range 1, 2, 3, 4, 5 lah, bergantung kepada selang yang telah dibuat lah. Okay, so maklumat yang tentang jumlah untung, jumlah aset, jumlah liability sebelum dan semasa COVID akan dibuat dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana you all buat untuk Likert scale, macam itulah you all akan nampak. Tapi bergantung kepada selang kelas yang dibuat, bergantung pada data masing-masing. Okay, so saya harap semua faham. Okay, jadi bagi yang dah key in, tolong guna template yang ini. So stick to this template. Cuma perubahannya yang saya buat, hanya saya tambah saja dekat sini komponen jumlah ni, jumlah aset dan juga jumlah liability. Yang lain tak ada perubahan. Cuma coding saja saya kemas kini kan, ada A ni sebelum, B ni semasa. So dia akan nampak kat sini lah. So maknanya yang ni tak payah tukar apa. Okay, tak payah, yang name ni tak payah tukar apa, just use whatever dah ada dekat sini. Begitu juga yang semua ni. Cuma yang you all kena edit hanyalah bahagian ni, yang range ni. Range untuk apa tu, aset, untuk jumlah keuntungan yang kita ulang section B ni, keuntungan aset semasa dan juga liability. Okay, yang ni saja. Maknanya item 77 sampai 84 ni, ubah kat bahagian values ni. Bergantung kepada range ni you all tukar, bergantung kepada data masing-masing. Okay, sebab yang ni data Arina. So nilai data yang dia dapat bergantung kepada dia punya case lah. So you all nak tahu, lepas you all dah key in, dah tengok data masing-masing, beritahulah berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum, agak-agak berapa. So tapi selang kelas kita akan maintain 5 kelas. Okay, cuma julat antara setiap kelas tu terpulang pada masing-masing punya data. Okay, so saya akan tunjuk analisis yang kita boleh buat ataupun menggunakan data ni. So seperti biasa, dalam bab yang keempat ataupun mana-mana kajian, yang kalau you all tengok sampel-sampel kajian kat luar sana, ada saya sharekan pelajar-pelajar lepas. Kebiasaannya bila bab yang keempat, kita akan mulakan dengan bahagian A, which is orang kata apa, kita nak bagi summary statistik lah, okay? Statistik, rumusan statistik. Nak ceritakan tentang pola ataupun bentuk sampel yang kita ada. Okay, sama ada nak buat bentuk pie chart, histogram, berapa ramai sampel kita yang dah berkahwin, ikut bangsa, ikut agama. Okay, terutamanya ikut boleh juga ambil sikit bahagian B ni, yang awal ni, jenis
jenis, berapa banyak sampel kita yang based on jenis perniagaan, berapa banyak sampel kita yang based on jenis premis. Okay, so soalan daripada yang awal sampailah mungkin B1, 2A ni boleh digunakan sebagai bahagian awal. Okay, so yang pertama, yang paling senang sekali ialah pergi ke analyze. Okay, descriptive statistics, pergi ke bahagian frequencies. Bahagian descriptive. Okay, descriptive, klik dekat sini. Okay, kalau nak mudahkan bagi besar sikit, so you all boleh nampak kotak ni dengan lebih clear lah. So item yang keluar dekat sini yang you all nampak ni, dia baca daripada ni, item label. Apa yang nak keluar dalam label sini, itulah yang you all nampak dekat sini. So kalau you all edit, saya ingat label ni saya dah ubah sesuai dengan berbincang dengan Arina semalam dan juga Dr. Wan. Okay, so maknanya you all nampak kat sini, dah boleh tahu dah merujuk pada apa. Sekurang-kurangnya kalau you all confused, rujuk terus pada coding ni. A1 maknanya soalan A1. Okay, item A1 dalam soalan macam ni lah. So kalau dia A3, A3 lah. Berkaitan dengan etnik, begitu juga seterusnya. Okay, so misalnya kita nak buat you all boleh bubuh beberapa soalan serentak. Okay, contohnya nak boleh pergi kepada jenis perniagaan, terulang lah. Okay, jenis premis, mungkin okay, yang bulat-bulat ni maknanya data kita berbentuk sama ada nominal ataupun ordinal. Okay, nominal maknanya data kita dia tak ada ranking sama ada ya atau tidak, lelaki atau perempuan, jenis bangsa. So dia tak ada susunan menaik ataupun menurun. Ordinal kita boleh susun macam dia nilai tu kita boleh susun sama ada contohnya sangat puas hati, tidak puas hati, macam data skala Likert tu, itu ialah bentuk ordinal. Okay, so kebanyakan data kita ialah berbentuk nominal. Okay, contoh saya ambil dua dulu, jenis perniagaan dan juga jenis premis. Okay, yang lain-lain tu you all boleh gunakan kreativiti masing-masing. Saya bukan nak tunjuk semua sekali dekat sini. Okay, ataupun you all boleh juga nak tengok umur misalnya, asal umur sebab dia data skala, dia data berbentuk scale, maknanya dia bukan ada bentuk grouping. Okay, kalau nak try pun boleh saja try, benda ni just try and error saja. Okay, and then you all boleh pilih boleh pilih options. Kita pergi ke descriptive frequency. Bukan pergi ke analyze descriptive frequency, bukan descriptive. Descriptive ambil ke frequency. Okay, kita ambil jenis perniagaan, jenis premis misalnya, okay, dan juga let's say lah kita ambil pendapatan, okay, and then ambil charts, sama ada you nak ambil bar chart ke, pie chart ke, tu pulang lah. Okay, mungkin nak pelbagaikan boleh, mungkin setengah soalan you nak ambil bar chart, setengah lagi mungkin nak ambil pie chart, tu pulang pada masing-masing. Okay, and then you all boleh pilih sama nak percentages ataupun kalau pie chart kita gunakan percentage lah, lebih sesuai. Kalau bar chart mungkin boleh ambil sama ada percentage ataupun frekuensi. Okay, let's say saya ambil 3 ni. Okay, okay, so ini maknanya you all boleh gunakan okay, so dan gambar ni semua saya ingat boleh edit dari segi color je kalau you all nak lah. Okay, so ini yang automatically generated by ini jenis perniagaan. So tahulah frekuensi dekat sini, bilangan sampel you all ada 30 orang kan, lebih kurang begitu. So misalnya makanan dan minuman ada lebih kurang 11 orang dan juga seterusnya. So ini jenis premis, okay, yang ni pendapatan. So berapa ramai yang income mereka ikut julat ni lah. Okay, so ini so you can play around with the dengan option yang ada kat sini. Okay, pergi ke analyze descriptive frequency and pilih charts. Okay, dan kalau you nak tukar ke pie chart pun boleh. So maknanya item-item yang you all nak buat tu bergantung mana yang sesuai soalan tu untuk digunakan kat sama ada bar chart ke pie chart dan sebagainya. Okay, so kebanyakan yang ni semua untuk kita guna pakai dalam pengenalan bab yang keempat. Maknanya bila you all start dengan bab keempat, analisis data chapter dapatan kajian tu, bab yang keempat, okay, boleh start dengan memberi
So kalau ini mungkin tak sesuai pendapatan ni, tak payah buat lah pie chart macam ni. Okay. So ada banyak item soalan, kebanyakan kita akan pilih section A dan juga sebahagian section B dekat sini. Okay, untuk dijadikan sebagai pengenalan kepada dapatan kajian. Okay, so itu yang pertama. So kalau kena ingat lagi, chapter yang pertama, objektif pertama ialah ciri-ciri peniaga, peniaga kecil di tempat masing-masing lah. Okay, sama ada dari segi jenis perniagaan, jenis berapa banyak income mereka dan sebagainya. So you can use yang ni lah, yang you all dapat ni untuk memberi penjelasan tentang ciri-ciri peniaga di tempat masing-masing. Kemudian objektif kedua ialah tentang kesan COVID kepada pendapatan. Okay, so kita ada soalan yang sebelum dengan semasa tu. So yang kita boleh buat disebabkan sampel masing-masing kurang daripada ada lebih kurang 30. So kaedah ANOVA, chi-square dan sebagainya mungkin kurang sesuai sebab dia tak memenuhi syarat normality. Okay, kita tak boleh buat lah. Selepas saya bincang dengan Dr. Wan dan juga Dr. Saiful, dia biasa buat menggunakan data primary, so dia cadangkan just gunakan cross tabulation. Okay, dan juga kita boleh gunakan analisis mean yang simple lah. Okay, so yang pertama, yang paling common dalam SPSS ni ialah kita boleh ambil cross tabulation. Okay, sama juga pergi ke analyze, descriptive, cross tab. Cross tab ni bermaksud kita akan generate table. Dia kebanyakan dalam bentuk table, sama ada table yang data mentah ataupun dalam bentuk histogram, bacat dan sebagainya. Okay. So lazimnya row dengan kolom ni pun sama juga, you all boleh try and error. Mana soalan yang boleh kita nak crosskan dia. Contohnya yang paling senang kita nak tengok ialah bila kita crosskan dua soalan, you dapat maklumat yang lebih berbanding dengan tengok one item at a time. Contohnya dekat sini saya nak tengok jenis perniagaan dekat row. Kolom saya nak ambil sebab kita tadi dah buat yang saya minta Arina tukar kepada bentuk skala ordinal ni untuk jumlah aset semasa, sebelum dan sebagainya. Okey, contohnya kita buat jumlah aset before, jumlah aset semasa kan. Okey, semasa and before ni. Okey. Kejap, patutnya, okey, tadi saya dah try dengan Dr. Wan sebelum malam petang tadi. Yang ni jenis perniagaan kita pergi ke bawah, okay, jumlah aset semasa dengan ni, kita boleh drag and drop saja ataupun kalau arrow ke sini maknanya patah balik lah. Okay. So, style ni you all, kejap, style, kita ambil statistics, bukan format, bukan, okey. So, let's say kita ambil yang ini. So, kita nak crosskan jenis perniagaan dengan jumlah aset sebelum dan semasa. Okay. So, apa yang you all nampak dekat sini. Steve, Dr. Wan, tadi kita play mana tadi? Yang ada keluar gambar tu. Ke format ni, style. Kita ambil yang gambar tadi ya. Yang dia keluar macam bacat-bacat tu kan? Dekat yang ni kot display, yes, display cluster bacat. Okay, so tadi saya tak klik sini. Okay, ini dia akan run semula. Okay, so yang ni maknanya yang ni pun boleh juga. Okay, tapi you all boleh gunakan juga bacat ni. So apa yang berlaku bila kita buat cross tabulation? So kita crosskan dua soalan. Okay, soalan yang pertama jenis perniagaan, kita crosskan dengan jumlah aset dalam kes ni jumlah aset sebelum lah. Okay, so dia akan crosskan dua item. So kita nampak berapa banyakkah jumlah aset peniaga sebelum berlaku COVID mengikut jenis perniagaan. Okay, so you all boleh nampak dan boleh letak mungkin atas bawah, nanti boleh copy gambar ni. Ini selepas semasa COVID. Okay. So benda-benda yang you all copy ni, okay, you all boleh edit dia punya gambar nanti dalam graf, nanti boleh edit. Kalau nak tukar dia punya tajuk ni semua boleh buat, tak ada masalah. Okay, so ini adalah, dan ini contohlah yang saya pilih tadi, jenis perniagaan berbanding aset.
So gunakan yang kita dah create satu lagi extra yang tadi yang saya kata tu, menggunakan ordinal tu. Okey, yang kita buat dalam bentuk selang kelas tadi tu. Okey, bukan yang data yang original. Okey, bila kita dah, so yang ni you all kena add sendiri, tengok balik data tu. Okey, create selang kelas. Okey, selang kelas ni sebenarnya dia ada formula ataupun panduan. Kalau you all ingat masa ambil pengantar statistik. Okey, kalau you all tengok pada data yang you all key in ni, contohlah saya ambil pada data yang berkaitan dengan jumlah jumlah ni, saya ingat katalah dekat sini. Okey, B234 ni saya rasa soalan berkaitan dengan B23 ni. Okey, jumlah aset kan yang ni. Okey, so kalau you all nak tahu data ni yang lowest mana, yang maksimum berapa, just klik dekat sini. Okey, dan boleh variable view. Bukan sini, data view. Itulah. Okey, sini ya. Contoh lagi mana-mana soalan yang berkaitan dengan tu, you all nak tengok ni sort ascending misalnya. So bila sort, kita nampaklah dalam kes ni maknanya data kita yang untuk kolom ni lowest dia 150, highest dia 20,000. 20,000 kot. Okey. So kalau ataupun kita mungkin nak ambil soalan lain ke, B3 kan soalan tadi. Okey, B2, okey, B23 kat sini ke, samalah sort ascending. Okay, contohlah you all nak buat selang kelas untuk soalan berkaitan dengan aset ni. Okey, so lowest ialah 100, highest ialah 7,000. Okay, kalau ikutkan formula pengiraan selang kelas tu, kita akan ambil range yang maknanya maksimum tolak minimum, so 7,000 tolak minimum which is 100. Okey, kita akan dapat 6,900 dan kita buat 5 selang kelas tadi kan. Kalau ikut soalan tadi kita buat 5 group, tu bahagi dengan 5. So satu selang kelas jarak dia lebih kurang dalam 1,400 ke 1,500. Ini cuma anggaran lah, bukan exact number, bukan kena ikut exact 1380. Okey, so kalau ikut formula tu, highest minus lowest, okey, bahagi dengan jumlah kelas, kita buat 5 selang kelas. So satu selang kelas julat dia antara lebih kurang 1,400 ke 1,500. Ini panduan saja, bukannya kena wajib ikut, tapi panduan dia ialah itu yang formula yang dalam buku statistik. Okey, dan yang kedua, tengok juga dekat sini, kebanyakan data you all duduk dalam range mana. So maknanya you all boleh just macam try and boleh gunakan satu formula tadi tu, highest minus lowest, bagi dengan jumlah selang kelas, which is 5, tengok berapa julat dia and create selang kelas based on julat masing-masing itu. Okay, and then lepas ataupun just tengok dekat sini, kebanyakan data duduk dalam kumpulan mana. So you all buatlah selang kelas yang berpandukan data masing-masing lah. Okay, tadi saya dah sort dekat sini kan. So kalau you all tengok dekat data ni, dia dah berterabur lah ID ni 24 sebab dia sort based on tadi tu. So kalau nak patah balik yang asal, pergi balik sini lah, sort ascending. So dia akan patah balik yang original 1, 2, 3 sampai ni. Okay, so itu kalau you all nak patah balik kepada bentuk yang asal lah. Okay, so yang saya tunjukkan tadi, pertama ialah menggunakan pie chart, bar, histogram tu, descriptive stats, pergi ke frekuensi, and boleh pilih lah nak ambil chart mana. Okay, so yang ni try and error. You all can learn by try and error. So you learn benda baru lah dalam SPSS. Okay, dan yang kedua, analisis berkaitan dengan kesan COVID sebelum dan semasa tu, just gunakan sama ada, pun boleh gunakan juga yang pertama kita gunakan cross tabulation ataupun just gunakan frekuensi yang sama. Okay, ambil soalan-soalan yang kita dah tukar kepada bentuk ordinal, ataupun kalau you all nak guna data yang asal tadi tu, yang belum tukar ke ordinal, which is data yang you all key in dalam bentuk RM. Inilah yang yang ni, yang bentuk pembaris ni bermaksud data tu berbentuk scale, berbentuk RM. So kalau you all yang nak gunakan ni pun boleh juga. Okay, nak gunakan bar chart ke pie chart ke apa ke. So try and error. Okay, saya cuma ini panduan saja. Tapi at the end of the day, objektif kedua, you all nak explain kesan COVID kepada perniagaan,
tak ada melibatkan ANOVA, tak ada melibatkan Pearson correlation dan sebagainya. Just simple pie chart, bar chart ataupun paling tinggi pun buat cross tabulation. Macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay. So ada yang apa tu, okay, kaedah seterusnya saya akan serahkan kepada Dr. Wan. Dia akan tunjuk bahagian macam ni nak gunakan Likert scale. Okay, sebab you all ada soalan Likert scale yang section C dengan section D. Okay, so bahagian C ni ada soalan skala Likert. Begitu juga dengan section D, ada juga skala Likert. Okay, so Dr. Wan akan tunjuk macam mana cara nak analyse Likert scale question. Untuk menjawab terutamanya objektif yang ketiga, okay, implikasi ataupun polisi kerajaan. Dr. Wan boleh share skrin Dr. Wan sendiri? Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Dr. Mukris. Okey, saya rasa saya akan sambung sikit sajalah kot kan untuk Likert scale objektif yang ketiga kalau tak silap saya lah. So dalam objektif ketiga tu mungkin kita ada perubahan sikit lah nanti dalam bentuk ayat objektif tu. Kita nak melihat kalau section C tu section C tu berkenaan dengan pesan pandemik kan, pesan persepsi terhadap Dr. pesan Wan, pandemik. share skrin. Okey, sekejap nak share. Okey, Sano. Kat mana? Okey, share screen ya. Okey. Saya tak share lagi, tunggu. Okey. Okey. Sana dia tengah buka. Okey, nampak lah. Okey, so ini adalah bahagian C, kesan pandemik COVID terhadap perniagaan. Okey, nanti mungkin dalam kita punya apa tu objektif nanti kita akan letakkanlah persepsi ke ataupun dia lebih kepada mungkin persepsi lah, selalunya soal Likert scale ni kan terhadap perniagaan, persepsi COVID ataupun persepsi peniaga terhadap akibat daripada kesan COVID, okay, terhadap perniagaan mereka. So jadi kita ada skala Likert kita sehingga 5. Okay, dan juga di bahagian section D ni lebih kepada implikasi polisi kerajaan. Mungkin kita nak kena tambah satu lagi objektif ataupun kita nak combine sekali. Tapi saya rasa kalau kita tambah jadi 4 pun tak ada masalah. So objektif keempat mungkin kita nak melihat persepsi peniaga kecil terhadap polisi ataupun implikasi daripada polisi kerajaan. Okay, sama juga kita menggunakan skala Likert 5 mata point. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mana kita dah kena pastilah grupkan dia sangat tidak setuju sehinggalah yang ke positif sekali iaitu sangat setuju, nilai skala dia paling tinggi. Okay, so jadi saya nak share di sini macam mana kita nak tulis nanti dalam report kita. Okay, saya share dokumen ni ya, satu dokumen ni nanti saya bagi dekat Dr. Mukris. Dr. Mukris akan bagi dekat team dia lah, boleh share cara penulisan inilah. Saya bagi sikit je lah sebahagian contoh. Okay, jadi sekejap file tengah buka. Okay, kita akan mula dengan interpretasi skor ni. Okay, sebelum saya tunjuk cara pengiraan, ini antara kandungan yang akan kita masukkan nanti dalam bahagian report kita bagi menjawab objektif ketiga dan objektif keempat. Okay, so untuk interpretasi skor ni, kita akan kira nanti purata skor menggunakan SPSS. Tapi sebelum tu kita kena kelaskan dulu supaya kita dapat kategorikan mean score atau purata skor yang kita dapat bagi setiap item tu nanti kategori dia dalam kelompok mana. Okay, yang tadi kita kategori skala Likert tu 1 sampai 5. Sekarang kita nak kategorikan purata mean daripada kita akan campurkan nanti skor yang diorang dapat tu, kita nak kelaskan ikut kategori kepada 5 kategori inilah. Okay, macam mana saya kelaskan ni? Cara dia sama saja macam kita buat selang tadi yang Dr. Mukris ajar. Okay, iaitu kita katakan sebab kita ada 5 mata point, so kita akan bahagi dengan 5 kategori. Kita akan terbitkan 5 kategori. Okay, jadi kita akan ambil nilai skor yang tertinggi kita adalah 5. Okay, ingat tadi kan dalam skala Likert kita ada 1 hingga 5. So 5 yang paling tinggi. Dan iaitu saya sangat setuju tadi kan, dan kita tolak dengan nilai terendah dalam julat kita yang
skor kita tadi 1, iaitu sangat tidak setuju. Kita akan dapat 4 lah, 5.14 bahagi dengan 5 kategori. Disebabkan kita ada 5 julat Likert skill, kita bahagi dengan 5. Okey. Kalau yang kita buat sampai 10 julat julat Likert skill, kita akan bagi dengan 10. Tapi kes kita cuma 5 tadi, yang daripada setuju, sangat tidak setuju dan sebagainya tu, kita ada 5. So kita bahagi dengan 5, kita dapat 0.8. Berarti selang kita bagi setiap kategori bernilai 0.8. Okey, jadi kita akan terbitkan 5 kategori inilah, kita kelaskan bila kita dapat purata min kita nanti daripada 1 hingga 1.79. Sebab dia 0.8 kan, saya tak boleh letak 1.8 kat sini lah. Kalau tidak nanti saya kena start dengan 1.81 macam tu, jadi macam tak cantik. So saya letakkan daripada julat bermula 1 hingga 1.79 dikategorikan sebagai sangat rendah. Okay, maksudnya bila kita kira min nanti, kita akan dapat purata min kalau berada dalam item kita tu, julat kita macam ni, kita kategorikan sebagai sangat rendah. Berarti item itu sangat rendah untuk mempengaruhi ataupun menyatakan kesan COVID terhadap peniaga atau penjaja. Okay, kemudian selang yang kedua, antara value ni kita kategorikan sebagai rendah. Yang ni awak boleh copy je nanti sebab saya dah tolong buat siap-siap lah. Okay, semua orang akan sama lah benda ni. 2.6 hingga 3.39 kategorikan sebagai sederhana. 3.4 sehingga dan sebagainya lah sampai kita dapat sekiranya purata 4.2 hingga 5 kita kategorikan sebagai sangat tinggi. Okey, dan dalam bahagian itu juga pada permulaannya kita akan tunjuk sedikit lah, walaupun sebenarnya kita tak boleh nak kira macam Dr. Mukris kata tadi, kita tak normal kan, tak ada normal, dari sudut normality tu sangat rendah lah sebab setiap orang collect cuma 30 observation. Okey, jadi data kita mungkin tak normal. Walau bagaimanapun kita boleh saja masukkan information berkaitan dengan gelombang alpha hanya untuk validity saja. Okay, dan nilai kesahan saya rasa you all pun semua dah belajar mestilah melebihi 0.8, menunjukkan bahawa kita yakinlah bahawa item dalam setiap soalan kita tu layak untuk kita analisis. Tapi kita tak buat analisis selanjutnya pun, kita cuma macam nak tunjukkan bahawa value gelombang alpha kita tu adalah valid untuk kita buat nak kira mean score ke, nak kira apa-apa analisis yang berikutnya lah yang kita nak buat. Cuma dalam case you all semua ni kita buat analisis paling simple. Tapi boleh je masukkan benda ni sebab secara tak langsung nanti bila kita bukan regress, kita kita buat analisis dalam SPSS, gelombang alpha value ni dia akan bagi sekali. Okay. Contoh dia macam ni, kita cuma ada 2 bahagian kita sebut sebagai pemboleh ubah lah. Pertama, bahagian kita tengok kesan pandemik COVID terhadap perniagaan. Okay. Ni saya dah try run, mungkin betul atau tak betul, saya letak je lah contoh, mungkin kita dapat gelombang alpha sekejap lagi bila kita tengok 0.85 865, so kita kata memang diyakinilah kita punya item-item kita tu, bilangan item adalah bilangan item yang ada dalam kesan pandemik COVID punya section tu, yang saya tunjuk balik yang masuk bilangan item tadi tu. Okay, bilangan item yang dimasukkan tu adalah berapa tu kat sini. Saya tulis 6 tadi kan. So you okay lah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ni section D section C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So bilangan item kita masukkan sebagai 6. Okay, so saya patah balik saya berhenti yang ni, saya nak masuk balik yang tadi. Okay. So kalau ada yang tak faham boleh je macam tanyalah masa-masa kita duduk sembang-sembang ni. Okay, jadi bilangan item ada 6. Sama jugalah dengan bahagian D tadi, dalam kita punya questionnaire, polisi ataupun implikasi polisi kerajaan terhadap peniaga kecil. So kita akan kira nanti dapat gelombang alpha value. So bilangan item dia kiralah yang macam saya tunjuk tadi, kira dalam section kita tu ada berapa soalan yang berada dalam section D atau section implikasi polisi kerajaan ni yang dalam di bawah Likert skill.
Okay, kemudian kita akan menulis interpretasi skor bagi section C dan D. Ni saya buat ni sebagai contoh lah. So awak akan tulis interpretasi skor bagi kesan pandemik COVID kan yang dalam section C tu bla 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 bla. Okay. Dan nanti awak akan buat lepas kita run interpretasi skor untuk kesan pandemik, kita akan run pula interpretasi skor untuk apa tu section D. So awak akan ada dua lebih macam ni lah. Okay. Bagi implikasi apa tu polisi kerajaan. Okay. Bla 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 bla. Okay. Implikasi polisi kerajaan. So nanti kita akan terbitkan lagi satu table kat bawah ni lah untuk implikasi polisi kerajaan. Sebab tu saya namakan section C dan D kat sini. Sebab nak dua-dua ni akan menggunakan kaedah kiraan yang sama lah. Okay, jadi sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan value ni. Okay, min purata ni. Okay, jadi kita akan gunakan SPSS. So, saya nak tutup file ni. So, kita akan share SPSS. Okay, SPSS ni saya guna yang sama yang kelas daripada pelajar Dr. Mukris tadi. Dr. Mukris pun kami dah bincang. Okay, ini adalah bentuk dia punya soalan yang sama tadilah, jawapan-jawapan ataupun nilai-nilai data yang telah di-key in. So, jadi untuk bahagian Likert skill, samalah kita pergi dekat analyze. Okay, kita pergi dekat skill dan ambil reliability analysis. Okay, sebab kita akan analisis yang mudah saja. Okay, jadi kita akan masuk, okay, saya buang ini dulu. Okay, kita akan cari bahagian kita yang tadi bahagian C. Okay, kita ada ini bahagian C ni. Sorry, dekat variable view. Saya tunjuk dulu. Okay. Variable view dekat bahagian C ni. Ini adalah soalan Likert skill kita. Okay, kita tengok kita punya pilihan jawapan. Ada skor kita ada 5 mata skala lah. Okay, bahagian C dan juga bahagian D bermula DA ini adalah bahagian berkaitan dengan polisi ataupun implikasi dasar. Kan, ini soalan-soalan dia. Ini item-item dia lah. Okay, berkaitan dengan bantuan kos kerugian. Okay, semua ni item-item ni yang ayat dia yang panjang-panjang tu ada dalam awak punya questionnaire. Okay, so sekarang kita tengok macam mana kita nak analisis. Okay, daripada data ni. Jadi, sama macam tadi, okay, ulang balik kita pergi dekat analyze, pergi dekat skill, ambil reliability analysis. Okay, saya besarkan sikit. Okay, ini yang saya dah masukkan lah. Sekejap saya buat keluar balik. Tunjuk balik macam mana nak masukkan tu. Okay, so kita ada soalan bahagian C tadi. Ini semua soalan Likert lah yang ada pecahan A, section C, item A, B, C sehinggalah 6 item tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ambil semua item ni. Kita masukkan ke sini. Ni items dia. Okay. Kemudian ini alpha. Okay. Dia memang default lah. Alpha. Statistik ni. Okay. Dalam statistik ni kita boleh pilih item. And then juga kita boleh ambil means. Ini mesti kita kena ambil lah untuk tengok purata dia. Yang lain ni tak apa. Tak payah klik. Okay. Item dan means sahaja. Continue. Yang ini by default alpha. So tekan OK. Okay. Nampak tak? Kita akan dapat set-set value kerombak alpha di sini. Okay. Yang saya kata tadi yang kita nak kena isikan kerombak alpha kita berapa. Okay, so kita dapat 0.865. Number of items dah ada di sini. Maksudnya ada 6 items. Soalan kita tu ada 6 items. Okay, so 0.8565 berarti lebih tinggi lah. Okay, so validity dia macam lulus. So tak langsung lulus. Dan kita ada cases kita 30 number observation. And then tak ada missing kat sini. So total 30. So 100% menjawab soalan ni. Okay, dan kita akan dapat di item statistik ni.
Setiap item ni dia tulis ayat pendek-pendek. Tapi bila dalam kita nak buat laporan nanti, kita kena copy balik semua ayat penyataan yang dalam kita punya soalan questionnaire kita tu. Okay, kat dalam questionnaire kita kan, contoh macam kalau awak boleh rujuk questionnaire awak sekarang sambil buka tu. Okay, contoh item A tu, perniagaan mendapat sambutan yang kurang baik semasa COVID. Yang tu copy balik semua. Copy semua ayat-ayat tu nanti, bukan copy di sini, yang ni macam sebagai paling mudah je lah kan nak tunjukkan kat kita. Copy masa kita nak tulis dalam teks kita nanti. So min inilah yang akan kita kutip nanti nilai dia. 4.03 untuk item A, 4.10, 4.27, 4.10, 3.83, 3.23. Okay, contoh yang ni kita saya copy ni je. Saya copy. So, saya stop share ni. Kita akan masuk dekat okay. Sana. Okay. Dekat sini. Saya letak je kat tepi. Kat sini lah. Kat bawah ni. Okay. Okay, jadi saya copy ayat ni daripada dalam questionnaire. Perniagaan mendapat sambutan yang kurang baik untuk ni. Bilangan 1, item yang pertama lah dalam section C. So nilai dia purata, ni saya main bubuh je. So kita letak 4.03 kat sini. Kan? So kategori dia apa? Okay, patah balik ke interpretasi skor kita tadi. 4.03 ada dalam range tinggi. So kita letak kategori tinggi. Okay. Kemudian yang kedua, item kedua, kenaikan apa bla-bla ni pun saya copy daripada portionnaire. So kalau kat sini kenaikan harga 4.10. Okay. 4.10. Okay, 4.10. Okay, 4.10 kategori tinggi juga. Okay, so kita tulis tinggi. Macam ni lah nanti kotak kita akan appear dalam report kita. Tinggi. Okay, kemudian berikutnya lah kita follow sehingga kita dapat 3.83 ni kategori 3.83 dalam kategori masih juga tinggi. Okay, maksudnya secara keseluruhan semua macam tinggi. Okay, dan okay, saya nak padam ni. Dan kemudian perasan tak kat sini saya ada letak, dia tak duduk dalam kotak, dia bukan berada dalam item. Purata skor terhadap kesan keseluruhan item terhadap aktiviti, terhadap perniagaan. Berapa dapat? Yang ni kita nak ambil kat mana? Okey, kita pergi balik ke SPSS. Dia ada di kotak yang bawah tu. Macam mana? SPSS. Okey, dia ada di sini. Ini adalah purata bagi keseluruhan untuk semua item ini, iaitu 3.928. Ini kita boleh kira. Okay, kira dengan menu pun boleh. Kita campur, kita bahagi dengan keseluruhan item. Kita dapat 3.928. Okay, jadi kalau 3.928, kita tulis balik nanti dalam kita punya report. Okay, saya patah balik dekat report tadi tulisan report. Sorry ke sana ke sini, ke sana ke sini Boleh tak follow? Awak semua senyap je ke tidur lah? Boleh. Bagus. Okay. Okay, so kita dapat tadi, saya pun tak ingat value dia, 3 point berapa dah. Letak je lah. Kata 3.98 kot no. Okay. So kita kategorikan sebagai tinggi. Kategori ni kita ikut yang ni lah, yang kita dah kira ikut julat skor yang kita buat awal-awal tadi. Okay, kemudian kita report lah, tulis report. Contoh jadual SXX. Jadual ni lah, awak kena name lah jadual ni. Okay, namakan jadual ni kat atas, jadual apa-apa XXX. Letak bilangan tu, tajuk dia sekali lah. Interpretasi skor bagi apa-apa ataupun kesan pandemik terhadap kesan pandemik apa-apa. Habiskan lah. Okay. So jadual apa-apa bla-bla ni, jadual ni menunjukkan item-item dalam section ini. Okey, dan min purata bagi setiap item. Min ni adalah kita rujuk pada nilai purata lah. Secara keseluruhannya didapati min dalam kategori tinggi. Secara keseluruhannya didapati min
Min apa? Okey, awak nak cerita yang paling tinggi. Mungkin dalam 4.0 antara semua ni 4.10 ni paling tinggi. Awak nak cerita yang paling tinggi walaupun dalam 4.10 berada dalam kategori tinggi. Dan mungkin yang tadi walaupun semua kategori tinggi tadi kita dapatkan mungkin 3 point yang nilai terendah dalam kategori tinggi katalah 3.01. Jadi cara penerangan tu awak berkisar pada nilai awak akan tengok item mana yang paling dia dalam kategori tinggi tetapi mungkin secara purata secara keseluruhan dia rendah berbanding dengan item lain. Itu cara macam penceritaan kita sendiri. Dan awak boleh support juga mungkin semasa daripada maklumat yang diperolehi semasa interview. Mungkin bila kita katakan kenaikan harga barang, awak mungkin support juga berdasarkan peniaga secara tidak langsung kan dekat bahagian komen dekat boleh support lah, ataupun dapatan yang daripada jurnal-jurnal, artikel jurnal yang mungkin menceritakan efek kesan pandemik terhadap penjajah ni. Maksudnya selari dengan apa yang kita dapat lah daripada bahagian market skill kita ni. Okay. Dan last sekali awak tulis ayat terakhir berkaitan dengan secara keseluruhan purata skor bagi section ataupun bahagi kesan pandemik ni kita kategorikan sebagai ini. Maksudnya sangatlah memberi kesan terhadap penjajah akibat daripada berlakunya pandemik ni. Memberi kesan dari sudut kenaikan harga barang, pendapatan dia berkurangan. Yang ni cara awak boleh support daripada bacaan-bacaan lah ataupun semasa interview tu sendiri. Awak boleh katakan kebanyakannya melahirkan rasa kebimbangan apabila PKP dilancarkan, dan ini selarilah dengan nilai skor yang ditunjukkan ataupun nilai skor yang dipilih oleh kebanyakan penjajah yang awak interview di kawasan tu. Dia macam olahan cara penceritaan, sebab dia bila sebut persepsi atau interpretasi skor ni dia lebih kepada macam kalau belajar ekonomi dia sebut normative statements lah kan, maksud dia judge because of awak punya judgement sendiri masa awak attend ataupun awak jalankan interview tu lah, dan berdasarkan kepada respon daripada responden ataupun sampel kita tu. Dan sama juga proses untuk bahagian D. Bahagian D, policy implication tu, sama proses dia, ulang macam yang sama. Contoh saya tunjuk sedikit lah. Senang je kan? Malam ni boleh siap kot semua orang. Kita tengok pula untuk sekejap ni saya punya ni menghalang pula lah. Saya punya ni mengganggu, dia tak mau naik pula benda ni. Tak apa. Kita ambil, ni untuk soalan dekat skill yang berikutnya. Masukkan. So, statistik. Dan macam tadilah ambil items, mean, continue, alpha, So, sama. Tinggi. Bagus betul. Soalan ni memang bagus lah. Tengok perombak alpha 0.908. Sangat. Hebat Dr. Mukri buat soalan ni. Bagus betul Dr. Mukri ni. Dahsyat. Tak dapat A+ tak tahu. Kena dapat A+ ni you all semua ni. Kena buat betul-betul. So bila tengok kena A+. No? Bila tengok N ni number of observation kita 30. Ada juga tau kelas kita report kita kadang kita letak juga standard deviation dekat sebelah, macam tadi kan kotak kita tu ada penyataan, lepas tu kategori yang tinggi rendah nilai min, tepi tu kita boleh juga letak standard deviation. Ada orang yang laporkan macam tu, kalau tak letak pun tak apa. Tapi selalunya orang letak tapi saya tunjuk tadi tak letak kan. Ini min dia. Ini nampak macam ni macam kategori yang sederhana kot saya rasa. So dalam ni macam menarik, ada pelbagai. So kita bolehlah gunakan penceritaan kita tu, cara kita interpret tu item ni, kenapa item ni kebanyakannya kita kategorikan sebagai sederhana, mungkin skor, kenapa skor yang rendah dekat situ.
Mungkin awak boleh daripada dapatan bacaan tentang bank-bank apa semua ni kan, sebab ni ada penyaluran bank, mungkin bantuan kesukaran mendapat bantuan ke, prosesnya ke, itu benda-benda yang kita akan rendangkan lah dalam kita punya penulisan. Okey, ini min keseluruhan 3.217 kita boleh kategorikan sebagai tinggi jugalah kan secara keseluruhan, walaupun ada yang rendah mungkin sederhana. Rendah tak ada langsung ni, tak ada pun bawah daripada 1.79, 1.79. Tak ada yang sangat rendah lah. So kategori yang mungkin agak sederhana. Dan purata keseluruhan pula menunjukkan tinggi. So jadi secara keseluruhan dari sudut implikasi polisi dasar ni kita katakan mungkin bantulah para penjaja atau peniaga untuk berhadapan dengan situasi pandemik COVID. Itu adalah cara macam mana kita nak menulis dan merangka kita punya penulisan kita tu supaya jadi lebih cantik dalam chapter Likert Skill ni. Setakat tu je yang kita boleh buat lah dengan kekangan data kita, yang kalau tidak kita boleh buat banyak lagi lah macam Dr. Muklis katakan, ANOVA dan sebagainya, analisis mean. Jadi kita tak boleh lah, kita agak terhad sebab setiap orang sampel dia kecil. Okay, jadi setakat tu je lah kot saya nak share untuk malam ni bahagian Likert Skill. Itu Okey, ikut Dr. terima Muklis. kasih Dr. Wan. Okey, saya akan sambung sikit lagi yang ada benda yang saya tertinggal tadi. Okey. Okey, kejap kan. Saya stop sharing Boleh. Okey, tadi semua ada satu item yang saya buat pembetulan tadi. Dalam kuestionnaire, kalau you all tengok kuestionnaire yang asal, yang simpanan masing-masing lah, yang masing-masing gunakan semasa untuk pakai semasa interview tu. Item B2 ni yang bilangan hari yang untuk berniaga tu tidak menentu ni by right duduk last kali kan, duduk dekat bawah sini. Tapi sebab saya minta Arina tukar coding tu dalam SPSS tu, so tidak menentu jadi pertama. So dalam kalau you all tengok dalam data soalan B2 ni yang pertama sekali tu, B21A tu, tadi B21 lah, okay, sorry, B21 kan. Okay, B21 yang ni, okay, okay, this one. Okay, tidak menentu duduk kat nombor 1. Okay, by right duduk kat nombor 5, tapi sebab saya minta tidak menentu ni maknanya mungkin ada hari dia berniaga, ada hari mungkin tak berniaga. So dalam you all punya, bila you all nak key in tu, make sure tidak menentu ni appear as number 1. Lepas tu setiap hari, 2 hari, seminggu sekali, 2 hari seminggu, 3 kali seminggu. Kalau ikutkan sebenarnya setiap hari, ni pun sebenarnya tak berapa betul ni. Sebab ni kalau kita ikutkan dekat sini, okay, data ni berbentuk ordinal. Okay. Jadi kalau ikutkan ordinal, dia yang satu ni yang paling rendah, 5 ni yang paling tinggi. Okay. So kalau ikutkan, okay, tidak menentu ni betul satu. Okay. Setiap hari ni patutnya kena duduk last kali. Okay. Setiap hari ni kena pergi ke satu tidak menentu, okey. 2 ni dia akan jadi seminggu sekali, okey. So seminggu sekali akan jadi nombor 2. Lepas seminggu sekali, lepas tu 2 hari seminggu, betul, nombor 3. Tidak menentu, 1 betul, okey. Nombor 2 akan jadi seminggu sekali. Okay, nombor 3, 2 hari seminggu, betul. Nombor 4 akan jadi 3 kali seminggu. Nombor 5 akan jadi setiap hari. So yang ni minta you all tukar nanti. Just edit dekat sini nanti. Bila tukar kat sini, contohnya untuk nombor 2 ni kita akan jadikan sebagai 2 hari. Okay, 2 hari. Okay, 2 hari lepas tu tukar change. Okay, 3 ni jadikan yang 2 ni bukan 2 hari. 2 hari ni akan jadi seminggu. Seminggu sekali. Okey, change. Lepas tu yang ni 2 hari seminggu, betul. Yang 4 ni 3 kali. Okey, 3 kali.
Okay, change. Yang 4 ni akan jadi setiap hari. Okay. So data yang Arina key in ni maknanya dia kena ubah sikit lah. Yang nak reflect balik yang ni setiap hari. Okay. Sebab dia data ordinal ni dia kena start dengan yang dia kena start dengan apa, dia kena start dengan lowest, paling rendah. Dia akan menaik lah. Maknanya setiap hari ni dia meniaga 7 hari seminggu lah. So paling rendah mungkin tidak menentu, mungkin ada hari meniaga, ada hari tak meniaga. Seminggu sekali, maknanya 1 hari seminggu, 2 hari seminggu, 3 hari seminggu, dan 5 ni setiap hari. So 5 ni paling tinggi lah ranking dia. Okay, so yang ni saya tak perasan tadi, tapi so minta ubah coding masing-masing. Okay, so file yang you all dapat, tukarlah, tidak menentu satu. Nombor 2 seminggu sekali, nombor 3 2 hari, 4 3. Cuma ayat ni buat bagi elok lah. Yang ni saya sekadar tukar untuk tujuan video sajalah. Okay. So nanti data tu nanti bila you all dah tukar, so data yang sebenar dalam bila you all key in tu kena reflect balik keadaan yang betul lah. Okay. So mungkin dulu you all letak number 1, sekarang mungkin kena letak number 2 lah. Okay. So itu pertama. Soalan yang saya ubah sikit, tidak menentu duduk dekat asalnya bawah kan. Tapi at the end of the day, basically how you key in your data tu. So walaupun dia duduk bawah pun tak apa, tapi bila you all create label ni, okay, bila you all create label especially on values ni akan menentukan lah, sama ada benda tu berbentuk ordinal ke, nominal ke. Okay, so itu yang saya terlupa nak beritahu. Okay. Dr. Wan dah bercerita dengan baik tadi, dengan panjang lebar tentang Likert scale. Okay. Dan saya ingat masa kita bincang peringkat awal, so ini beberapa contoh lah tesis pelajar saya, Khadijah, Niramon dengan Afidah. So tiga-tiga ni saya nak confirm balik. So yang kita bincang dulu ialah objektif pertama berbentuk corak pendapatan sebelum, objektif kedua selepas ataupun semasa sebenarnya, bukan selepas, semasa COVID. Yang objektif ketiga akan menjadi polisi kerajaan. Okay. Tetapi kalau kita tengok dalam soalan kita tadi ni, terutama yang sekolah Likert yang Dr. Wan beritahu tadi, so saya ingat you all boleh combine objektif pertama tu, okay, just ubah suai sikit. Objektif pertama tu ialah corak pendapatan peniaga sebelum dan semasa COVID. Okay. Boleh buat sebagai satu objektif. Objektif kedua tu ialah ni yang orang buat skala Likert ni, yang Likert scale section C ni, kesan pandemik terhadap perniagaan. So section C ni akan menjadi objektif yang kedua, kesan pandemik ke atas perniagaan. So objektif ketiga ni betul, yang ni ialah section D. Okay, bahagian D yang dalam questionnaire ni. Okay, bahagian ni lah tu utamanya. So nak mudahkan cerita, okey, objektif pertama ni ataupun samalah, okey, objektif pertama yang ini akan menggunakan section B. Okey. Yang ni akan menggunakan section C, tapi yang ni dia akan menjadi apa tu, okey. Okey, section yang ni, okey, mengenai pasal corak peniaga ni, saya pun lupa dah sebab. Dr. Wan, kita bincang macam dulu, yang pertama ni corak ke ataupun macam mana? Lupa dah. Yang pertama tu kita nak lihat kita bukan corak pendapatan saja lah kot, boleh tak kita ambil yang kita ada banyak kan nanti kan, aset apa semua benda-benda tu kan. Sebab kita ada 4 section. So section pertama tu yang biasanya section pertama tu sekadar kita beritahu background data kita kan. Deskriptif biasa lah kan. Kita tak payah jadi kita pun tak apalah kot. So saya ingat. So ubah sikit nanti. Objektif pertama tu ialah bahagian B. Kesan COVID sebelum dan semasa COVID. Kesan terhadap pendapatan sebelum dan semasa COVID lah. Ya, betul. Itu cantik. Objektif yang kedua, tapi bukan dekat sama kan objektif pertama dengan kedua. Sorry, apa dia? Kalau objektif pertama, kesan pun kepada pendapatan juga kan, kalau ikut sini kan, perkembangan perniagaan ke macam mana?
Tapi objektif yang tadi yang tu kita lebih pada persepsi kan. Yang soalan bawah kita tu. Yang Yang Likert skill. section C ni Section C tu. Dia macam persepsi je lah. Persepsi penjaja terhadap kesan maknanya pandemik COVID. section C ni boleh combine dengan section B sekali ya. Kita buat asing. Section B tu kita nak buat yang kita nak tengok setiap satu kan kesan terhadap corak terhadap pendapatan, terhadap apa tu, aset. Okey, so dalam objektif dia akan appear macam mana? Yang Dia mungkin akan kita appear boleh mengenal pasti kesan pandemik COVID terhadap so ini yang peniaga. asal yang kita bincang dulu pada dalam ingat masa dulu sebelum akan jadi pertama, semasa yang kedua, ketiga ni implikasi polisi. Okey, kalau kata kita nak buat, jadi kita buat jadi berasing kan noh. Sebelum ni, maksudnya bukan kita tengok corak pendapatan saja kan? Patutnya kita akan compare terus kan dalam satu bab macam dalam satu objektif kita akan compare terus kan. Macam inilah yang tadi yang kita yang ni kan. Kita Yang buat ni terus. sebelum Kita yang buat ni terus semasa lah kan. serentak. Betul. Maknanya dia akan combine tak payah asing kan lah. Tak payah. Kita combine terus. So sebelum dan semasa dia akan jadi satu objektif lah. Betul. Okay, so itu akan jadi objektif yang pertama kan. Ya, betul. So objektif kedua? Kedua kita masuk yang lah persepsi kesan pandemik terhadap perniagaan tu. Yang ni kesan dari sudut corak pendapatan. Dia ada banyak lagi lah kan. Aset. Betul tak yang nombor satu tu? Betul. Terhadap perniagaan. Okey, sebenarnya inilah yang penting section B tu akan menjadi objektif yang digunakan untuk objektif pertama. Section C untuk objektif yang kedua. Section D ni untuk objektif yang ketiga lah. Betul. Okey. So saya harap yang lain semua pelajar semua clear lah. Okey, maknanya ini just ubah sedikit. Sebab bila you all gunakan cross tabulation macam tadi yang saya tunjuk ni. So compare before and semasa tu dalam satu objektif yang sama lah. Tak payah pecah kan. Maknanya bila you all plot letak gambar ni sebelah menyebelah ke atas bawah ke, so dia akan terus menjawab objektif yang pertama. Mengenal pasti corak peniaga sebelum dan semasa COVID. So ini akan menggunakan item dalam section B dalam questionnaire yang ni. So you all boleh bincang lah dalam aspek asset, liability, jumlah hari berniaga sebelum semasa COVID dan sebagainya. Okey, dan juga jumlah keuntungan dan jumlah jualan sebelum semasa COVID. So objektif kedua guna pakai yang Likert scale yang Dr. Wan tunjuk tadi yang gunakan Cronbach alpha dan juga mean Purata score tu sama ada dia tinggi, rendah dan sebagainya. So this one objektif kedua menggunakan section C lah, okay, kesan pandemik terhadap perniagaan, dan last kali juga Likert scale section D juga fokus kepada Likert scale ni juga Cronbach alpha dan sebagainya untuk menjawab yang ni. So minta semua pelajar ubah suai sikit lah. Okay. Jadi bab yang keempat nanti you all memang akan mulakan dengan orang kata background tadi yang saya beritahu tadi tu. Just tunjukkan pie chart, bar chart tu, itu bukan objektif. Yang ni sekadar penerangan tentang struktur data kita saja. Berapa ramai peniaga macam lebih pada profile lah. Profiling, menjelaskan bentuk data yang ada lah, berapa ramai Melayu, Cina, India, berniaga makanan berapa ramai dan sebagainya. So yang ni bukan yang objektif, ini sekadar background to your data saja. Okay. So menjawab objektif tu bermula pada section B. Okay, terutama pada bahagian ni lah, bahagian yang ada kotak before and semasa ni. Okay, so saya ingat itulah yang utama lah. Okay, selain daripada tadi yang saya beritahu. Okay, so question file yang saya bagi tak ada sebarang perubahan, cuma edit bahagian tu, bahagian yang soalan B, soalan B21 ni, B21A, B21A dan juga B21A dan B21B. Dua-dua ni ada this one, okay. Berniaga sebelum B21
Yalah, berapa hari meniaga dalam seminggu tadi kan, tadi yang saya beritahu tadi. Apa, satu hari sekali seminggu, 2 hari seminggu tu. Objektif 2 tu dia orang nak guna cross tab tu ke? Sorry, objektif 1. Cross Satu, tab. samalah cross tabulation tadi tu lah, yang gambar tadi tu. Okey. Yang ni. Mm-mm. Boleh combine lah, boleh gunakan cross tabulation, mana yang sesuai, ataupun just gunakan pie chart, bar chart untuk soalan yang sesuai. So boleh gunakan kombinasi simple bar graph histogram, ataupun boleh menggunakan apa tu, inilah cross tabulation ni. Okay, sama ada nak cross tab tu better gunakan bentuk gambar lah daripada menggunakan kotak-kotak ni, dia agak nampak boring sikit lah. Gambar ni mudah kita nak terus baca. Okay. So, ada sebarang persoalan daripada mana-mana pelajar sebelum saya end session ni? Doktor, Ya. saya nak tanya, setiap soalan tu kena buat graf ataupun pie chart ataupun graf Dia lah. dia tengok soal, dia bukan setiap soalan kena buat. Dia kalau macam tu, kalau every item nak buat akan jadi banyak pula graf nanti kan. So dia, you all gunakan kata creativity ataupun kebijaksanaan masing-masing. Dengan kalau setiap soalan tu mungkin rasa banyak sangat, tak payahlah bagi semua, sebab at the end of the day apa yang penting untuk kita nak ketengahkan dalam kita punya kajian kita. Okay, so maknanya bukan semua tu mungkin, walaupun soalan tu ada, tapi bukanlah kita nak kena kaji setiap item. Okay, soalan tu biar banyak walaupun kita tak bincang semua, tapi mungkin kita boleh bincang serentak langsung. Walaupun kita tak plot data tu dalam kita punya graf, dalam kita punya thesis, tapi kita boleh bincang secara tak langsung lah. Okay. So yang penting jawab objektif tu. So objektif pertama tu ialah before and after, before and semasa. Yang kedua tu yang Likert skill, 3 tu pun yang Likert skill. So maknanya yang soalan-soalan yang lain mungkin yang saya tak bincang tu, you all boleh try tengoklah kalau you all boleh combine into dia jangan banyak sangat graf lah, jangan banyak sangat benda kena nak bubuh, sebab nanti dia akan jadi too much. Dan bila you all nak bincang tu pula nanti dia akan jadi macam berulang-ulang, agak macam agak kadang-kadang graf dia panjang, graf besar, tapi penerangan dalam sebaris 2 je. Jadi tak maulah macam kita lebihkan gambar tapi penerangan terlampau sedikit sangat. Boleh Okay, so Dr. Wan ada sebarang penambahan apa-apa ke sebelum kita? Tak ada apa, itu saja. Saya dah share pun template dengan Dr. Mukris kan. Nanti Dr. Mukris boleh bagi dekat group lah. Okay, yang template tadi yang Dr. Wan beritahu tadi tu, yang Likert scale punya kelompok apa tu, nanti saya akan bagi pada pelajar kumpulan saya. Okay, yang lain-lain saya ingat tak ada apa. So kalau ada sebarang isu boleh terus direct dengan pensyarah dengan saya ataupun Dr. Wan lah. Tapi kalau so untuk pelajar saya boleh terus deal ataupun bincanglah dengan sama ada, sebab template ni saya ingat dah boleh pakai terus. Kecuali tadi lah edit sikit yang apa tu ni, soalan tadi tu yang tidak menentu tadi tu. So susun balik ikut ikut urutan, tidak menentu yang pertama, lepas tu 2 hari seminggu, 3 hari seminggu, tidak menentu seminggu sekali, 2 hari, 3 hari dan setiap hari. Okay, so itu akan appear untuk B21 punya ni value nanti. You all refer baliklah tadi yang saya buat tadi tu. Oh, yang lain dah tak ada apa dah. Saya ingat boleh terus key in dan analyze lah mengikut objektif yang telah kita bincang hari ni. Okay. So saya akan post video ni dalam YouTube. Okay, untuk saya akan bagi link nanti, saya akan upload dalam YouTube channel saya punya teaching. Dan